3 ya, sebab kita tunggu kawan awak join tau. Okey. Geng-geng asrama, betul. Sebenarnya kan biologi banyak ya geng-geng asrama sebenarnya. So diorang dah balik dah lah. Macam mana cuti sekolah? Okey tak so far? Produktif tak cuti sekolah? Kalau tengok jadual form 4 macam sekolah kan? Sehari 5-6 kelas macam tu sebenarnya. Tak apalah, sebab you guys pun sekarang most of you dalam tempoh exam sebenarnya kan. Macam sekolah saya Selangor. Mula exam end of last week sebelum cuti sekolah tu. Nanti buka-buka sekolah sambung exam gitu. Cuti sekolah saya tetap kena ke sekolah. Oh, Alia ada banyak kelas tambahan Bagus. Saya niat saya nak buat kelas tambahan dengan student bio. Saya baru topik 11, nak masuk topik 11. Sampai hari ni tak terbuat lagi. Duk mood cuti lagi. Belum buat lagi. Aduh. Sampai student saya tanya, kelas beta pula dah. Beta je, kelas beta. Kelas tambahan online sebab asrama je. Yelah, gigih lah pula nak balik ke asrama untuk kelas tambahan kan. Modul pintas susah mana keluar lagi bio form 4? Modul pintas tu untuk Selangor kan? Awak buat yang last year punya kot bio lepas cuti nanti 5 Disember. Oh, sejarah. Okey, yang sejarah hari tu. Tak apa Iskandar, boleh. Hai Ikmah, hello Adam, hello. Izinkan saya makan. Boleh sambil-sambil itulah Yang ni by the way, apa yang saya akan conteng dekat depan ni nanti saya akan uploadkan sekali dalam apps, alright? So siapa yang tak sempat salin, tangan dia penuh dengan nasi sebab dia waktu makan nak belajar juga kan, tak apa, lepas kelas boleh tengok lepas kelas. Insyirah, lama tak nampak Insyirah. Welcome back. Saya Selangor juga, matematik tak pernah sesusah sebelum ini. Betul. Sebenarnya kan matematik yang sepanjang kita dengar lah. Matematik banyak soalan kebat. Even at maths pun sama juga kan. Dia banyak kebat. Dia tak macam subjek-subjek lain. Zaman saya dulu mudah matematik, serius. Zaman awak sangat mencabar. Saya makan tangan, tulis tangan kiri. Oh, okey. Siti Kidal je. Siti Kidal. Bukan Man Kidal. Sedah 803. Tempat saya 802 lah. Awak dekat mana? London ke mana ni? Dia cepat 1 minit. Siti tak sabar dan mentang-mentang dah pindah rumah, dah settle down semua kan. Okey, dah pukul 8:03. Jom kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and hello Form 4 Biology kepada existing Plusians dan juga kepada Asrama Rian Plusian. Welcome back to our online class. And dekat sini I'm sure mesti ada yang kali pertama join sebab sebelum ni dia tak pernah dengar MC Plus, duk dengar iklan-iklan kawan dia duk sebut, kali pertama dia join. Welcome to your first ever class. Pada malam ini adalah Form 4 Biology session dengan saya, nama saya ialah Semidi. Okey? Dekat sini ramai juga yang dah banyak kali tapi dia still mengaku first time. Tak apa, saya percaya je kepada first time welcome. Okey, yang mana geng-geng kali pertama ni, for your information, nota ni kita dah letak siap-siap dekat apps. Alright, so awak boleh download nota tersebut. Dan apa yang bakal saya tulis conteng dekat depan ni, kita akan upload juga selepas kelas. Jadi don't worry kalau tak sempat dan sebagainya, you akan dapat benda ni selepas kelas lah. Okay. Anyway, saya nak tanya, dekat sini ada sedikit masalah ya, tapi saya rasa dia bukan masalah besar dari segi color dekat sini. Siapa yang pakai Apple, dia download apps pula dah, iPhone ke ataupun dia guna MacBook ke, dia punya kotak ni jadi macam gelap sikit. Betul tak? Dia macam jadi brown-brown gitu. Macam saya sebenarnya kotak dia warna cerah begini. Okay. But hopefully awak print hitam putih pun still nampak dengan jelas lah kan. iPad dia jadi warna peach macam ni ke dia jadi warna brown-brown gitu. Okay, kalau jadi brown tak apalah, but still nampak, right? Still nampak, no problem. Okay, jadi pada malam ini saya memilih topik tentang menstrual cycle dan kita nak fokus lebih kepada hormon.
Apakah hormon-hormon yang terlibat, dia punya fungsi dia, dan juga benda ni kita kata suap balik negatif ataupun negative feedback. So that's what we are going to learn for tonight. Saya nak tanya, dekat sini ada tak dekat sekolah dia yang belum masuk lagi 15.3? Sekolah saya belum, student saya belum lagi. Okay, actually many of you belum lagi sebenarnya. I understand. However, kalau awak ingat, dulu before kita cuti sekolah kan kita ada seminar slowdown. Yang mana seminar slowdown kita berjaya cover sampai habis. Betul tak? Okay. So, some portions dah habis, some of you belum lagi, but that's okay. Sebab apa? Benda ni awak dah belajar masa form 1. Betul ke tidak? Kitar haid awak dah belajar masa form 1. Cuma dia top up knowledge je. Dia tambah sikit-sikit benda-benda tentang hormon gitu. Okay? Alright, tak apa. Jom kita start slowly. Okay, jadi kalau awak tengok dekat depan ni, saya gunakan color code. Saya gunakan kod berwarna di mana saya bahagi kepada 4 color. Merah, biru, purple dan juga hitam. So, kita akan fokus one by one. Okey, mula-mula kita akan tengok warna merah tu apa yang berlaku dekat dalam uterus. Uterus ni nama, jadi kita tunjuk gambar, nama bahasa Melayu kita sebut rahim. Rahim huruf A besar. Ataupun kalau English kita kata womb. Okey, so mula-mula kita akan tengok apakah perubahan yang berlaku dekat dalam uterus sepanjang menstrual cycle. Okey, next kita akan fokus dekat warna biru pula. Warna biru yang duduk dekat dalam kotak biru dekat luar. So warna biru ni kita nak fokus apa berlaku dalam ovary. Okey, kita nak tengok apa berlaku dalam ovary sepanjang kitar haid. Okey, alright. Lepas tu yang ketiga, barulah kita nak tengok apakah hormon-hormon yang terlibat. Directly, secara langsungnya ada 4 hormon yang terlibat untuk kontrol kita punya kitar haid dekat sini. Alright, so kita akan tengok peranan hormon warna purple ni, yang warna purple ni. And finally, warna hitam tu kita akan tengok juga peranan hormon, tapi dia lebih kepada suap balik negatif. Sajalah nak tanya, siapa yang tak sure apakah itu suap balik negatif? Anyone? Siti, nanti mesti saya buat. Siti ni janganlah kantoi-kan. Kejap lagi saya nak cakap. Okay, many of you tak sure lagi apakah itu suap balik negatif. That's okay. Sebenarnya kena tahu dah. Masa form 1 dah belajar homeostasis. But that's okay. Nanti kita repeat balik. Okay, alright. Membetulkan perkara yang tak betul. Wow, saya suka dia punya definition dia. Membetulkan perkara yang tak betul. Nanti kita start. Nanti kita cover balik. Okay, jadi jom kita start sekarang. Okay, now kalau awak tengok dekat sini, kitar haid total daripada hari pertama sampailah hari ke-28. 28 hari ni sebenarnya kita kata average, purata. Of course, ada perempuan kitar haid dia lagi panjang, ada kitar haid dia lagi pendek. Jadi 28 hari ini adalah average, purata sahaja. Okey, jadi jom kita tengok apa berlaku ketika hari pertama. Hari pertama ni dikira waktu bila? Dia dikira bila perempuan tersebut kedatangan haid, when the women experience menstruation. Jadi kan, haid ni kita tahu the blood, darah tu akan mengalir keluar. Mana datangnya darah tu sebenarnya? Sebenarnya, jom kita tengok gambar dekat sini kejap. Sekejap, dia tengah loading. Okay, kita tengok sini. Okay, so ini ialah sebahagian daripada perempuan punya sistem pembiakan lah. Okay, based on your current knowledge, awak punya existing knowledge, bagi tahu dekat saya. Yang warna putih dekat sini apa? Yang warna putih dekat sini. Yes, ini adalah ovary. Very good, this is ovary. Okay. Jadi dekat sini, ini tube apa yang menyambungkan ovary dekat sini? Yes, ini tube fallopian ataupun fallopian tube. Very good. Okey, tengah ni pula kita panggil apa? Can anyone tell me? Yes, this is what we call uterus. Okey, now, uterus ni rahim ataupun womb, tapi biologi kita sebut uterus.
Kalau kita potong separuh dan kita tengok dari tepi. There you go. Nampak tak dinding dia tu tebal? Can you see the wall is actually thick? So, dinding yang tebal tu kita panggil dia sebagai endometrium. Ada dalam nota saya ejakan endometrium. Okay? So, kenapa dinding uterus ni tebal? Sebab apa? Tebal ni dia banyak dengan salur darah. A lot of blood vessels here. Kenapa banyak salur darah? Sebab dia nak bawa nutrients, dia nak bawa oksigen. Kenapa dia nak bawa benda-benda tu dekat sini? Sebab kalau berlaku persenyawaan, fertilization, can anyone tell me persenyawaan berlaku dekat mana? Where the fertilization occur? Yes, persenyawaan dia berlaku dekat tube fallopian. Sperma masuk dari bawah, dia akan terbang, dia akan berenang sampai ke tube fallopian. Dekat sini secondary oocyte ataupun oocyte sekunder. Okay, I know some of you belum lagi belajar bab 15, tapi ini saya nak jelaskan sedikit ya. Selama ini awak sebut sperma bersenyawa dengan apa? Kita sebut sperma bersenyawa dengan ovum. Betul tak? Okey, satu pembetulan dekat sini ya. Selama ni yang awak faham tu tak betul. Okey, dalam badan awak belum lagi ada ovum tau. Awak hanya akan produce ovum jika sperma tu wujud. Jika persenyawaan berlaku. Jadi kan sperma ni sebenarnya dia akan bertemu dengan what we call secondary oocyte. Bahasa Melayu kita sebut oocyte sekunder. Jadi kalau awak belum berkahwin, dalam badan awak ada ovum tak? Tak ada. Only kalau persenyawaan berlaku. Hanya ketika sperma itu wujud, barulah secondary oocyte itu akan menjadi ovum. Okey, cukup setakat tu. Nanti bila cikgu awak dah cover chapter 15, dia akan jelaskan lagi detail tentang benda ni. Okey? Alright, so let's go back here. So, yang dilepaskan oleh ovary ialah secondary oocyte. Oocyte sekunder, so dia bertemu dengan sperma dekat tube fallopian. Okey, selepas sperma dah bersenyawa, dia membentuk apa? Bermula dengan huruf Z. Lepas sperma dah bernyawa, yes, dia membentuk zygote. Lepas tu zygote akan develop, dia jadi seketul bola tu, itu adalah embryo. Very good. So, embryo ni dia akan travel sampai dekat kita punya endometrium. Lepas tu dia akan menempel. So embryo dia menempel dekat situ dan dia akan membesar menjadi seketul fetus dekat sini. So that explain the reason kenapa dekat sini dia menebal, sebab dia nak provide oksigen, dia nak provide nutrients, nak bagi dekat kita punya fetus. Okay, alright. Now, kalaulah perempuan itu tidak hamil, kalau tak ada persenyawaan, no fertilization, apa dia kena buat? Dia kena renew balik dia punya endometrium. Macam subscription MC Plus lah. Setiap bulan kena renew balik kan. Dekat sini pun dia kena renew balik. Sebab apa? Dia nak salur darah yang fresh. Dia tak nak yang dah lama. Jadi apa dia buat? Dia akan runtuhkan, like literally all these blood vessel akan dibuang, akan dibuang. So diorang ni akan jatuh sebagai darah haid. Setiap bulan ke ya, menstruation kan berlaku setiap bulan, haid kan berlaku setiap bulan. So like diorang kena renew the subscription. Okay. Jadi dekat sinilah hari pertama kita haid tersebut dikira apabila haid itu datang. Okey, dari mana datangnya the blood? Datang daripada endometrium yang meluluh. In English kita sebut the shedding of the endometrium. Okey, so boleh faham ke untuk fasa yang pertama dari hari pertama sampai average hari kelima? Boleh So embryo menempel, before that macam if embryo menempel before that. Sorry, saya tak faham soalan Nafdi. Boleh tak awak rephrase your question? Okay, alright. Dinding endometrium kita sebut dinding uterus ataupun endometrium. We call it as uterine wall or endometrium. So either dua benda tu.
Okay, alright. So endometrium merujuk kepada dinding uterus tersebut. Betul. Okay, so guys, boleh kita gerak kepada the next phase? Boleh ke kita gerak kepada the next phase? Boleh ha? So selama ni kita kena tipu lah sebab ingat ke dah ada ovum? Betul. Jadi kan tadi kalau kata persenyawaan tak berlaku tak ada fetus, secondary oocyte tu, sel tu dia boleh hidup selama sehari je. Roughly between 12 jam hingga 24 jam. After 24 hours, selepas sehari, that secondary oocyte dia akan mati. Dia akan mati, dia tak hidup. So nanti bila dinding tu luruh, dia keluarkan sekali dengan sel tersebut. Okay, alright. Jadi boleh kita gerak kepada bahagian yang kedua. Alright. Jadi selepas awak dah berhenti haid, when the menstruation stops, average 5 hari. Of course, ada female lagi lama, ada female yang lagi cepatlah. So selepas dah berlaku, apa yang kita kena buat? Kita kena repair lah. So the next phase adalah di mana endometrium tu will be repaired and dia akan thicken balik. Dia akan memulih dan menebal semula. Why? Sebab mana tahu next month dah ada sperm. Bila dah ada sperm, persenyawaan akan berlaku. Jadi dia tebalkan semula untuk prepare, untuk bersedia kalau ada fertilization. Okay, alright. Jadi sepanjang dia berhenti haid tu, sepanjang dia berhenti darah tu stop, jadi time tu dia punya endometrium dah mula repair dah. Okay, sampailah lebih kurang 5 hari. 5 hari sebelum dia punya next sekitar haid. Waktu tu dia punya endometrium akan mula mengecut sikit dah. Okay, sepanjang ni dia still menebal. All this while it still thicken sampailah lebih kurang 5 days before. Jadi kan waktu ni dia macam dah give up dah. Dia macam apa hal macam tak ada apa-apa fetus, tak ada apa-apa embryo je. Time tu endometrium tu akan stop menebal. So bila dia stop menebal, kita kata dia dah mula masuk fasa pra-haid. Okay. Jadi untuk yang warna merah ni, I just want you to focus. Saya hanya nak awak fokus 5 hari yang pertama endometrium tu breakdowns. And then dia repair balik endometrium. And then dia maintainkan penebalan tersebut. And then 5 days sebelum sampai the next cycle, dia dah stop penebalan. Sebab dia macam, why there is no pregnancy? So nanti bila dah after 5 days, nothing happen, benda tu akan luruh balik. Dia akan renew balik dia punya subscription dia. Okay, alright. So maksudnya endometrium tu kalau dia menipis, maksud dia darah period keluar. Betul. So darah haid basically endometrium meluluh. Betul. Kalau yang susah basically yang susah dapat anak tu yang dapat anak ni ini different story. Jika ada masa kejap lagi saya akan jawab soalan tersebut. Okay? Alright, now kita dah selesai untuk bahagian yang pertama. Sekarang ni kita nak connect the story. Kita nak hubungkan cerita kita dengan apa berlaku dekat ovary pula. So can we go to the second part now? Boleh ke? Okey, soalan ni ada banyak ya saya terima. Senggugut ataupun dia kata period pain. Okey, period pain tu sebab ini yang cikgu perempuan ceritakan kepada saya lah. Sebab dia punya uterus ni ada a bit of contraction. Sebab dia nak keluarkan endometrium ni kan. So a bit of contraction, muscle cramp. Dekat sini dia ada a bit of muscle cramp sebab dia nak keluarkan benda ni. So that's why you feel a bit of that period pain. Okay. So itulah. But of course some people rasa dia lagi kuat, some people dia lagi tak kuat macam itulah. Okay. Janganlah tanya saya pula kalau senggugut makan painkiller apa hukumnya. Saya bukan ustazah TikTok nak bercakap tentang hukum painkiller. Itu boleh tanya ustaz. Okay, alright guys. So boleh ke kita gerak kepada bahagian yang kedua, iaitu what happen dalam awak punya ovary? Boleh Okay. Jadikan saya tunjuk dulu gambar ovary, apa yang ada dekat dalam ovary Okay. So bayangkan ini awak punya ini uterus tadi. So ovary tu kita potong separuh. Nampak tak?
Okey, jadi ini adalah sel-sel yang berada dekat dalam kita punya ovary. Alright? So basically dalam ovary dekat sinilah awak punya secondary oocyte ataupun oocyte sekunder dia mula develop tau. So you punya sel pembiakan tu dihasilkan dari dalam ovary. Okey, jadi jom kita tengok yang pertama. Waktu awak punya endometrium tengah duk meluluh tu, tengah duk keluar sebagai darah haid tu, time tu dalam ovary dia dah start buat kerja dah. Dia dah start buat kerja untuk the next round. Okay, now apa yang berlaku ketika the first 5 days dekat sini, kita punya follicle primer. Okay, growth, pertumbuhan, growth of primary follicle. Okey, bahasa Melayu pertumbuhan follicle primer. Okey, pertumbuhan follicle primer. Benda apa ni follicle primer ni? Okey, saya dah letak gambarnya, cuba tengok dekat bawah guys. Tengok dekat bawah. Okey, dalam badan awak, dalam female punya badan, awak dilahirkan dengan beberapa puluh ribu follicle primer ni tau. Dan memang ada dah. Benda ni develop sewaktu awak dalam kandungan ibu lagi sebenarnya. Okey, jadi setiap bulan kan beberapa follicle akan dipilih. Some of these follicle will be chosen untuk continue dia punya development dia. Follicle tu benda apa? Follicle ni basically sekumpulan sel. It is like a group of cell. Katalah dekat dalam ni dia ada 200 cells dekat dalam ni. Okey, jadikan dalam sekumpulan sel dia macam satu batch. Satu batch katakan tingkatan 4 dia ada 300 orang. So satu batch ni, and then akan ada satu follicle yang paling dominan, dialah yang akan dipilih untuk menjadi oocyte. Dia yang akan menjadi ketua, the leader lah. Okey, jadi follicles ni dia akan mula develop. Dominan tu maksud dia saiz dia akan jadi paling besar. Nampak? Ni, nanti tengah ni, inilah yang akan jadi oocyte yang akan dibebaskan. Benda ni lah yang sperma akan cari. Follicle ni dia teman-teman je. Dia duduk dekat sekeliling dia sahaja. Okey, boleh faham Alright. Jadi, ketika the first 5 days tu hanya primary follicle yang akan mula develop. Okey, so selepas dia develop dekat sini, daripada primary, kalau awak tengok gambar dekat bawah, primary dia akan jadi what we call secondary follicle. Secondary follicle bahasa Melayu kita sebut follicle sekunder. So follicle sekunder ni merujuk kepada saiz dia dah bertambah besar. Lepas tu kan kalau awak tengok beza dia, dekat dalam ni dia dah mula ada ruang kosong. Yang ni sebenarnya hanyalah ruang kosong yang diisi oleh cecair. But don't worry, bio form 5 dia takkan tanya awak. Dia cuma nak awak kenal. Kalau dia bentuk berbola yang padat, itu primary. Kalau dia dah mula ada macam ruang macam tu, itu adalah secondary. Okey? Lepas tu dekat sini ni dah mula ada dah dia punya oocyte dia. Okey, now last kali daripada secondary follicle dia akan menjadi what we call Graafian follicle. Bahasa Melayu sama juga ejaan, cuma awak jadikan dia follicle Graafian. So follicle Graafian ni adalah follicle yang telah pun matang. It is matured. So bila dia dah matang, dalam ni dah cukup masak dah. Dia punya oocyte dia tu dah cukup masak, ready je untuk dilepaskan dari ovary masuk dalam tube fallopian. Okey? Jadi, so nampak dia punya development dia daripada follicle, primary, secondary dan Graafian. Okey, now jom kita tengok kita punya nota dekat sini. So daripada growth of primary, lepas tu sampailah finally dia jadi Graafian follicle. Okey, saya tulis kat sini maturation, pematangan, maturation, pematangan of Graafian follicle. Okey. Pematangan dia menjadi matang, follicle Graafian.
Yang pusat yang ketiga tadi tu primary ke secondary? Dia masih lagi secondary. Kita tak ada tertiary oocyte. Dia cuma ada primary oocyte dengan secondary oocyte saja. Okay? Alright. So, 5 hari pertama ke? Bukan. Kalau awak tengok dekat sini, Graphian akan mula terbentuk roughly dalam hari ke-10. Roughly dalam hari ke-10 macam tu, dia akan mula membentuk Graphian dah. Maksud dia dah mula matang dah macam tu. Okay? Alright. So, keseluruhan struktur kita panggil sebagai Graphian follicle. Yang nak dilepaskannya apa? Yang nak dilepaskannya tengah ni sahaja. Yang ni je yang akan dibebaskan. Okay? So follicle lain tu, diorang keluar sekali tak masuk dalam tube fallopian. Tak. Yang follicle lain ni, diorang akan kekal. They will be in the ovary. Okay? So waktu dibebaskan tu, inilah yang kita kata proses pengovulan ataupun ovulation. Ovulation di mana oocyte tersebut dibebaskan. Jadi, follicle yang tinggal dekat dalam ovary tu, dia orang buat apa? Ada. Fungsi dia sangat penting. Dia orang akan menjadi what we call corpus luteum. Cuba sebut sama-sama dengan saya, corpus luteum. Apa maksud corpus? Corpus jasad. Luteum means kuning. So it's like literally maksud dia jasad kuning. So diorang ni akan produce hormon, yang hormon tu sebenarnya sangat penting, kejap lagi kita cover. Okay? So basically saya repeat balik dekat sini, ini apa dalam ovary. Mula-mula primary follicle akan develop. Sampailah dia jadi Graphian follicle. Bila Graphian follicle dia dah cukup matang, masuk je hari ke-14, dia bebaskan oocyte tersebut. Bila dia bebaskan oocyte, kita panggil proses apa tadi yang kita sebut? Bila dia mula bebaskan dari ovary itu, ovulation. Bahasa Melayu, pengovulan. Okey, jadi hari ke-14 ialah ovulation. Saya tulis warna biru ni sebab nak fokus kepada apa yang dalam ovary. Okey, lepas ovulation dah berlaku, yang tinggal dalam ovary ialah follicle. Tapi follicle tu kita dah tak panggil follicle. Kita panggil dia apa sekarang? Yang warna kuning tu, corpus luteum. Very good. Corpus luteum. Bahasa Melayu, huruf C tu gunakan K, corpus luteum. Tak payah translate jasad kuning. Melayu still panggil corpus luteum juga. Okay. Alright. So, bila pregnant, kalau pregnant, here is one thing. Corpus luteum tu, dia akan maintain selama 3 hingga 4 bulan. If pregnancy occurs, corpus luteum will maintain for about 3 to 4 months. Sebab kejap lagi kita discuss dia punya fungsi dia. Tapi macam awak sekarang, belum lagi berkahwin. So, apa yang bakal berlaku dekat corpus luteum? Waktu hujung-hujung ni, hujung-hujung nak masuk ketika fasa prahaid. Apa berlaku? Corpus luteum akan mula merosot. Apa maksud merosot? Degenerate. Saiz dia akan mula mengecil, lama-lama dia akan hilang. Okey? Jadi dekat fasa ketika uterus awak waktu tu fasa prahaid, dia nak start period dah. Time tu corpus luteum akan merosot. Okey, corpus luteum degenerates. Okey, bahasa Melayu corpus luteum merosot. Dia akan hilang macam tu sahaja. Betul. Okey. Kenapa dia menghilang? Kejap lagi kita akan cover bila masuk bahagian hormon. Kita sedang connect the story, kita bina cerita dia sedikit demi sedikit. Okey. Alright. So, saya repeat balik apa berlaku dalam ovary. Bermulanya hari pertama haid, dalam tu ovary punya follicle dah mula develop. Dia bermula daripada primary follicle,
and then dia develop jadi Graafian follicle. So dalam Graafian follicle ni dia ada secondary oocyte yang dulu awak panggil ovum tu lah. Okay, so that secondary oocyte akan dibebaskan bila masuk fasa pengovulan. Yang ni yang kita duk kata waktu subur tu. Kenapa subur? Sebab time tu dah ada dah secondary oocyte, ditunggu je ada tak sperma nak datang. Okay, so a secondary oocyte masuk dalam tube falopio, yang stay dalam ovary ialah follicle. So apa berlaku kepada follicle? Dia akan bertukar menjadi corpus luteum. Alright, so corpus luteum akan stay kalau pregnant. Kalau tak pregnant, lama-lama corpus luteum akan merosot. Okay, corpus luteum tu berada dalam ovary ke? Betul-betul. Tengok ni, color code. Warna biru means benda tu semua dalam ovary. Warna merah means benda tu dalam uterus. Okay. Berapa hari je corpus luteum stay? Dalam 12 hingga 15 hari. Kalau kita perasan, corpus luteum terbentuk pada hari ke-14. Betul tak? Lepas tu 5 or 4 days sebelum nak masuk fasa haid yang seterusnya, dia dah mula merosot. So dia tak lama, kejap je. So kalau pregnant, corpus luteum tu dia jadi kalau pregnant, corpus luteum tu dia stay. Kejap lagi saya beritahu dekat awak. Kenapa bila pregnant dia stay? Kenapa kalau tak pregnant dia merosot? Ada reason dia. Okay? Alright. So, boleh ke follow dia punya story so far? Apa berlaku dekat ovary, guys? Boleh, Okay. So, oocyte tu apa? Ni, tadi saya dah bagi tahu. Selama ni yang awak duk sebut ovum tu sebenarnya adalah secondary oocyte. Secondary oocyte hanya menjadi ovum kalau sperma tu berjaya masuk. Okay, saya lukis. Alright. Ini ialah sel secondary oocyte. Bila kepala, ini sperma. Bila kepala sperma tu berjaya masuk ke dalam sel tersebut, barulah sel tu akan menjadi ovum. Yang ni sebenarnya berada dalam tajuk spermatogenesis dengan oogenesis, which is previous subtopic sebenarnya. Okay, jadi betul tak pernyataan saya? Cuba dengar betul-betul. Ketika pengovulan, during ovulation, ovum dibebaskan. During ovulation, ovum is released. Betul tak? Tak betul. Sebab waktu tu dia mana jadi ovum lagi? Yang dibebaskan adalah secondary oocyte. Yang ni 15.2 ya, which malam ni saya tak fokus kepada 15.2, kita nak fokus dekat 15.3. Okay, so tolong baca balik kalau siapa yang macam terconfuse dekat sini. Right guys, so kita dah selesai bahagian yang kedua, iaitu apa berlaku dalam ovary. Shall we move to the next one, which is hormone regulation? Benda penting sebenarnya ni. Boleh Okay. But before that, izinkan saya ke tandas sekejap, boleh tak? Nak tersisi pula, sorry. 2 minit je, 2 minit je. Boleh 2 minit je. Okay. Tak tahu. Saya memang selalu bertandas ke bukan? Terlupa sebelum kelas tadi, plus saya minum kafein. Kafein kan banyak apa? Banyak kafein kan dia menghibit kita punya ADH hormone whatever tu. Okey, apa ni? Sementara tu kita chill-chill sikit. Tadi ada Siti kata semesti nak buat teka-teki tu kan? Yalah, sebab Siti dah tanya, saya pun nak buat teka-teki tu. Okey, macam kita tahu. Sekejap balik. Okey, macam kita tahu, apa ni, persenyawaan nanti sperma tu dia akan cari di egg cell lah, female punya egg cell tu kan. Apa yang ovary, apa yang ovary akan cakap dekat sperma yang sesat?
Apa yang ovary akan cakap dekat semua? Alah, yang dah pernah dengar tu, dah lah ini orang lain. Okey, ramai dah tahu dah. Jawapan dia, ovary akan sebut dekat sperma tu, uterus. Faham tak? Faham tak? Dia kata uterus je. Tak payahlah sesat sangat. Okey, thank you kepada siapa yang ketawa, kepada yang mengecam saya sebab saya begitu benda banyak kali. Awak kena tahu, kita setiap kali kelas kita akan dapat kawan baru, betul tak? Takkan nak biarkan dia orang ketinggalan. Okey, alright guys. So, boleh kita gerak kepada perubahan yang berlaku, hormon punya perubahan dan juga kesan dia. Boleh Okey, alright now. Jom fokus kepada yang warna purple pula. Okey. Jadikan dekat sini follicle yang sedang berkembang ataupun growing follicle. Follicle ada huruf F, betul tak? Jadi hormon pertama yang akan merangsang. Bila awak bercerita tentang hormon, gunakan perkataan merangsang atau stimulate. Merangsang tu maksud dia menyebabkan benda tu berlaku lah. Okay. So, the first hormon yang terlibat kita panggil sebagai FSH. Dalam SPM, awak dibenarkan untuk guna nama pendek dia FSH. Melayu, English sama. Tapi nama panjang dia adalah follicle stimulating hormone. I repeat, follicle stimulating hormone. Kalau kita translate, hormon perangsang follicle. Jadi daripada nama dia pun kita dah tahu dah apa yang hormon tu buat. Hormon tu dia merangsang perkembangan follicle. Make sense ke untuk awak untuk hormon yang pertama dekat sini? Make sense kan? Okey, jadi cuba relate dengan dekat bawah. Relate dekat bawah ni. Okey, untuk yang pertama sekali kita akan tengok warna hijau tu, nampak tak FSH akan mula meningkat. Can you see the level start to increase? So ini adalah the first one lah, iaitu hormon pertama yang terlibat. Okey, now jom kita sambung. Apabila hormon ni dia merangsang follicle untuk develop, so follicle ni pun akan mula membesar. They are growing, they are increasing the size. Apabila diorang ni mula membesar, follicle ni akan merembeskan. Apa maksud rembes? Rembes means mengeluarkan. Macam peluh dirembeskan. Sweat is secreted. Jadi follicle ni akan mengeluarkan hormon. Can anyone tell me? Apakah hormon yang dikeluarkan? Estrogen. Very good. Okay. Dia mengeluarkan hormon estrogen. Dekat sini ada bergaduh ejaan ya. Kalau UK letak O dekat depan. Sebab dia ambil from Greek word. Original Greek word dia ada huruf O kat depan. American, diorang buang huruf O. Kita Melayu, kita ikut American, kita tak letak O dekat depan. Okay, tapi kalau awak DLP student nak eja estrogen saja ikut American pun betul juga, dia tak salah. Okay, alright. So what's the difference between estrogen and progesterone? Sabar, tak masuk lagi. Kita baru cerita pasal estrogen. Kejap Okay, so sekarang ni hormon estrogen akan mula meningkat. Okey, relate dengan graf dekat bawah guys. Tengok graf dekat bawah ni. So, bila FSH mula meningkat, tengok apa berlaku dekat hormon warna pink dekat sini. Estrogen akan mula increases. Make sense ke untuk awak semua? Make sense Okey, jadi persoalannya, kenapa estrogen mula meningkat? Kalau kita perasan, selepas hari kelima dia mula meningkat. Apa berlaku pada hari kelima? Hari kelima ni ialah awak punya hari terakhir menstruation. Period last day. Jadi dah habis period, kita kan nak kena repair balik. So estrogen lah yang akan membantu untuk repair. Okay? Jadi dekat sini kalau awak tengok, estrogen dia merangsang untuk endometrium tu repair dan juga thicken. Okay. So miscarriage, bentar, ada cerita tentang miscarriage. Nanti saya jawab soalan tu Okay. So setakat ini make sense ke untuk cerita tentang estrogen dekat sini? Boleh Okay. Now, bagi tahu dekat saya guys, apabila follicle semakin membesar, they become more and more,
dan diorang membentuk grafian, agak-agak level estrogen semakin meningkat ke atau level estrogen semakin menurun bila dia mula develop lagi? Yes, as the follicle growing, bila dia semakin grow, maka level estrogen pun akan lagi tinggi. Okey, cuba kita tengok dekat sini cuba kita tengok dekat sini. Bila level estrogen semakin tinggi, dia akan bagi efek dekat hormon apa? Awak punya brain, which is pituitary awak, akan detect. Estrogen dah very high lah. Estrogen yang terlalu tinggi ni maknanya Graafian follicle dah ada, dah ready. Bila Graafian follicle dah ready, maksud dia kita dah boleh release dah. Kita dah mula boleh keluarkan secondary oocyte. Jadi, hormon yang akan merangsang ovulation tu, estrogen, dia begitu dekat otak dulu. Dia begitu dekat otak, otak sila keluarkan this hormone. So, siapa boleh beritahu apa nama hormon ni? Betul. Nama dia ialah LH. Okey. LH macam biasa awak boleh guna nama pendek, tapi in case kalau nak tahu nama panjang dia, kalau English it's called luteinizing hormone. Kalau bahasa Melayu kita sebut hormon peleutenan. Okey, hormon peleutenan. Okay, so you kena tahu, you need to know the name, but then kalau jawab soalan, boleh guna nama pendek. Okay, alright. Now, so bila hormon LH ni dah mula meningkat, maka dia akan merangsang ovulation. Jadi ovary tu dia akan bebaskanlah secondary oocyte. Okay, setakat ini boleh follow ke? Kita dah sebut 3 nama hormon dah dekat sini. Can you see like they work together? Boleh kan? Okay, now. Apabila dia dah release, now tell me, apa berlaku kepada follicle yang maintain dekat dalam ovary? What happened to the follicle that stays in the ovary? Dia akan bertukar menjadi apa? Yes, dia bertukar menjadi corpus luteum. Okay, sorry guys, saya terpadam Sebenarnya kan, perkataan rangsang dekat sini datang daripada LH sebenarnya tau. So tolong awak betulkan boleh tak? Yang ni awak boleh tarik datang daripada LH. Maknanya LH dekat sini dia buat 2 benda. Dia menyebabkan ovary awak keluarkan oocyte tersebut, and dia juga menyebabkan follicle yang maintain dalam ovary bertukar menjadi corpus luteum. Boleh faham ke? Boleh setakat ni? Okey. Now, kita dah nak masuk hormon terakhir dah. Kita dah nak masuk hormon terakhir dah. Ulang balik. Okey, ulang balik. LH, apabila level LH meningkat, dia merangsang pengovulan, which means dia menyebabkan ovary awak keluarkan egg cell tu, oocyte tu, dan LH tu juga menyebabkan corpus luteum terbentuk. Itu peranan LH dekat sini. Okey? So, dalam BM ada 2. Pengovulan boleh, ovulasi pun boleh. Tapi dalam buku teks dia tulis pengovulan kan. Both are accepted sebenarnya. Okay. So, kalau FSH, nama panjang dia. Okay, FSH nama panjang dia follicle stimulating hormone. Okay. Hormon perangsang follicle. Hormon perangsang follicle. Oh, buku teks ovulasi je. Ovulasi, sorry. Lower form dia guna pengovulan. Lower form dia guna pengovulan. Okay, alright guys. So, boleh ke saya sambung dengan hormon yang terakhir dekat sini? Okay, inilah fungsi corpus luteum. Corpus luteum, selagi mana dia ada dekat dalam ovary kita, selagi itulah dia akan merembeskan. Dia akan mengeluarkan lagi satu hormon, iaitu progesteron. Okey, dia akan mengeluarkan progesteron. Melayu tak ada huruf E dekat belakang tau. Okey, so apa yang progesteron ni buat? Selagi mana aras progesteron tu tinggi, maka dia akan merangsang endometrium tu untuk sentiasa tebal. Dia maintainkan endometrium tersebut. Okey, jadi that explain the reason kenapa kalau mengandung corpus luteum tu dia maintain supaya fetus yang dah masuk dekat endometrium tu dia kekal kat situ. Jadi begitu dekat saya.
Apa berlaku kalau korpus luteum merosot, dia hilang? Apa berlaku kepada aras progesteron? Aras progesteron akan mula berkurang. Bila progesteron berkurang, adakah endometrium tu akan kekal dekat situ? Dia tak kekal. Endometrium akan mula jatuh. So bila endometrium jatuh, maka itulah kita kata keguguran, miscarriage. Okey? Jadi kan punca perempuan yang miscarriage ni normally adalah disebabkan oleh aras progesteron dia yang rendah. Yes, dia boleh pregnant, berlaku penempelan embrio semua tu, tapi masalah genetik dan sebagainya, could be bahan kimia, could be effects daripada ubat-ubatan treatment yang diambil, menyebabkan hormon progesteron jadi rendah, jadi dia ada tendensi untuk miscarriage. Okay. Alright. So menjawab persoalan kawan awak tadi, dia tanya, kenapa korpus luteum boleh maintain kalau pregnant? Okay, bila dia pregnant, dia akan membentuk placenta. Do you still remember placenta, guys? Ingat lagi kan placenta kan? Okay, so placenta, dia akan mengeluarkan satu hormon. Cuba teka, apa nama hormon yang akan menyebabkan korpus luteum maintain? Nama dia adalah, bahasa Melayu placenta kita kata uri lah kan, uri dalam daging semua tu, okey? Uri dalam daging. Itu kat apa dalam daging? Itu duri, salah. Placenta yang ni kita sebut hormon dia ialah HCG, okey? Hormon dia ialah HCG. Okey, nama panjang dia human chorionic gonadotropin hormone, but don't worry about that. Awak boleh gunakan HCG sahaja. Jadi kan HCG ni lah yang perempuan bila dia boleh buat apa, test pregnancy tu kan, yang macam apa, abang double line kita tu kan. So yang apa pregnancy test tu sebenarnya dia detect kemunculan hormon ni. Hormon ni dikeluarkan melalui air kencing. So bila benda tu detect kemunculan hormon ni, maksud dia betul lah perempuan tu mengandung. Okay, so as long as placenta tu dia bagi signal dekat korpus luteum, maka korpus luteum dia tahu dekat situ tengah ada fetus, tengah ada placenta. So korpus luteum tu akan stay. Dia stay teman dulu. Okay, alright. So dekat sini kenapa? Jom kita tengok dekat sini ya. Sambung. Now, apabila tak mengandung, when the woman is not pregnant, ada tak hormon HCG? Is there any HCG? Tak ada. So bila tak ada, korpus luteum dia tahu I'm not needed anymore. Aku tak diperlukan dah. Jadi korpus luteum pun dia akan merajuk, dia akan merosot. Bila dia merosot, bagi tu dekat saya, hormon progesteron akan bertambah ke atau mula berkurang? Hormon progesteron akan mula berkurang. So kita tengok balik, fungsi hormon mengekalkan penebalan. Jadi bila hormon dekat sini dah mula berkurang, apa berlaku kepada endometrium awak? Dia akan breakdown. So bila endometrium akan breakdown, meruntuh, maka awak akan masuk kitar haid yang baharu. So you akan start the first day of your period pula dah. Okay? Now, perempuan yang mengandung, dia datang period tak? Pregnant women, do they experience menstruation? Tak. Sebab apa? Sebab perempuan yang mengandung, dia ada korpus luteum. So bila dia ada korpus luteum, maintain je. Sebab itulah dia tak pregnant. Dia tak pregnant. Sebab itulah dia tak period. Sebab dia punya dinding endometrium dia maintain. Okay, dinding endometrium dia maintain. Okay? Alright, so boleh nampak ke dekat sini peranan hormon? Saya repeat lagi sekali secara keseluruhan ya, secara overview balik. Okay, so dia bermula, the first day of kita haid tu, dia bermula bila awak punya kelenjar pituitary dekat otak. Pituitary gland which is bab 12. Don't worry, yang mana belum belajar lagi, nanti cikgu awak akan cover, including my student Pak Beta, kita belum belajar lagi. So that part of the brain, dia akan produce hormon FSH. So namanya pun follicle stimulating. So dia akan merangsang the growth of the primary follicle atau perkembangan follicle primer. So follicle ni bila dia develop, dia orang akan menghasilkan estrogen. So estrogen ni fungsi dia apa? Fungsi dia akan stimulate endometrium tu untuk repair balik. Okay. Now, as the follicle grow, estrogen punya level akan meningkat. Bila estrogen level dah tinggi, dia hantar semula signal dekat otak.
Otak, it's time to produce LH. Sebab apa nak produce LH dah? Sebab graphene follicle dah terbentuk. Perempuan tu dah ready untuk mengalami ovulation. So bila hormon LH dah mula meningkat, maka ovulation akan berlaku. So ovulation ni dia lepaskan dia punya oocyte sekunder je. Yang maintain tu follicle. Follicle yang tinggal dia akan ditukarkan menjadi corpus luteum. Corpus luteum pula, apa dia punya function? Dia akan merembeskan progesteron. So progesteron akan memaintainkan endometrium tersebut. If ada pregnancy, ada embryo melekat dekat situ, maka embryo itu membesar jadi fetus dekat situ. Okay? Alright. So boleh ke saya rasa time hormon estrogen tinggi saya jadi flawless? Actually betul lah, ini dah side story dah. Tapi nanti saya ceritakan sikit pasal tu, boleh tak? Very interesting story pasal which is true. Bila hormon estrogen dekat, kejap lagi saya cerita. Kita habiskan dulu bahagian terakhir, boleh tak? Okay, boleh ha? Okay, so jom kita tengok bahagian yang terakhir, yang warna hitam. Tengok dekat warna hitam. Okay, apakah itu suap balik negatif? Saya bagi contoh yang paling mudah. Okey, bila kita keadaan yang panas, bila kita duduk dalam kawasan yang panas, suhu badan kita meningkat, betul ke tidak? Kita punya suhu badan meningkat. So bila suhu badan kita meningkat, apa yang badan kita buat untuk handle benda tu? Ya, kita akan berpeluh. Selain berpeluh, apa lagi berlaku? Kita punya salur darah kita akan mengembang, betul tak? Sebab tu tempat yang panas, salur darah kita mengembang. Dia bawa lagi banyak darah pergi ke kulit. Sebab itulah yang perempuan tu pipi merah nak cendol apa tu, kan muka dia jadi blushing kan? Sebab salur darah dia buka. Bila dia buka, lagi banyak darah mengalir bawah kulit, dia boleh bebaskan haba lagi banyaklah. Okey. So bila badan dia berpeluh dan sebagainya, apa berlaku kepada suhu badan? What happen to the body temperature? Dia akan turun. Inilah suap balik negatif ataupun negative feedback. Negative feedback maksud dia, kalau sesuatu dalam badan kita meningkat, dia punya effects dia terbalik, negatif, dia akan turunkan. Kalau suhu badan kita menurun, contohnya kita sedang naik kapal, lepas tu kapal tu dia terlanggar iceberg, lepas tu kita jatuh dalam laut yang sejuk. Macam pernah dengar cerita ni kan? Badan kita tengah sejuk. Apa kita buat? Kita akan mula menggigil. Okey, kita menggigil. So bila kita gigil, badan kita akan produce haba. So apa berlaku kepada suhu badan kita? Suhu badan kita akan naik balik. So nampak tak dekat sini dia punya story dia? Kalau benda tu turun, effects dia kita naikkan balik. Kalau benda tu naik, effects dia kita turunkan balik. Dia punya effects adalah berlawanan. So kita kata negatif. Got it? Secara ringkasnya, boleh ha? Okey, ada kawan awak tanya kalau positive feedback. Ada. Kejap lagi saya sebut jika ada masa. Okey? Now, jom kita tengok negative feedback. Okey, kita tengok yang pertama dekat sini. Alright. Dekat sini, bila corpus luteum degenerate, mula merosot, apa berlaku kepada aras progesteron? Meningkat ke menurun? Apa berlaku kepada aras progesteron? Progesteron akan menurun. Bila progesteron mula menurun, saya tulis dekat sini dengan warna hitam ya. So apabila progesteron decreases, otak kita dapat signal tau. Progesteron dah berkurang lah. Maknanya corpus luteum dah mula merosot lah. Maknanya kita dah boleh start develop follicle baru. Kita dah subscribe, renew subscription kita. Okay? Jadi bila progesteron lower, otak kita dapat signal untuk increase FSH. Nampak tak effects dia berlawanan? Can you see the opposite effects? Progesteron low, FSH meningkat. Jadi ini adalah negative feedback yang pertama. Got it everyone? Boleh dapat ke semua? Okay. Now, jom kita tengok yang kedua pula. Okay. Estrogen. Kan bila primary follicle mula develop, diorang akan produce estrogen. Estrogen dihasilkan oleh follicle. Okey, tadi saya cakap dekat awak,
bila awak dilahirkan dalam ovary awak ni memang limited extinction limited apa? Limited apa? Extension, limited edition tau. Awak punya follicle ni ada lebih kurang 30,000 macam tu sahaja follicle actually bila you reach puberty. So awak kena jimat. You have to be very careful waktu bila nak develop follicle. So bila follicle sedang develop, dah beberapa follicle develop, perlu tak awak nak develop banyak-banyak lagi follicle? Do you need to develop like a lot of follicle at the same time? No need, tak perlu. Jadi bila dah ada follicle yang sedang develop, aras estrogen mula menaik, betul tak? Time tu dia hantar signal pergi dekat otak. Dia kata, brain, stop FSH. Because there is already follicle developing. Okay. Jadi ini negative feedback yang kedua. Estrogen dia akan suruh FSH turunkan, dia suruh brain turunkan FSH because it's already follicle tu sedang develop. Make sense ke untuk awak kenapa negative feedback ni berlaku? Boleh Okey, soalan tentang menopause pun ada. Kejap lagi kita boleh jika ada masa. Okey, moving on. Yang seterusnya. Okey, kita fokus dekat warna hitam progesteron pula. So, progesteron yang tinggi, high level of progesterone, maknanya korpus luteum telah pun terbentuk. Betul? Maknanya ovulation telah pun terbentuk. Right. Jadi kan, bila ovulation dah terbentuk, perlu ke nak ada ovulation lagi? Tak. Kita manusia ni, awak boleh bawa paling optimum satu baby je at one time. Kita bukan macam kucing ke macam apa boleh bawa banyak baby, tak boleh. Jadikan dekat sini, bila ovulation dah berlaku, progesteron dia akan cakap LH stop. Cukup. Sebab ovulation telah pun berlaku. Okay? And lagi satu, dia akan bagi tahu juga FSH stop. Because kita sekarang tengah fokus kepada pregnancy. You don't have to develop any more FSH. Okay? Jadi, progesteron dia punya suap balik negatif dia bagi tahu dekat otak untuk kurangkan LH dan juga kurangkan FSH. Okay. Ya, kembar ni selalu berlaku ke? Kembar ni rare kan? Kalau kejadian kembar tu adalah yang paling optimum, kita semua adalah kembar. Okay, sekarang ni yang paling optimum is actually one fetus at one time. Itu yang paling ni. Okay. Alright. Jadi boleh nampak ke guys negative feedback dekat sini? Saya repeat balik ya. Saya repeat. So negative feedback yang pertama, low progesteron, dia hantar signal kepada otak untuk mula naikkan FSH. Okay. So bila FSH dah mula meninggi, maka follicle akan mula develop. So ini efek berlawanan negative feedback. Second, bila estrogen dah tinggi, dah tak perlu dah nak produce lagi, bila follicle dah berkembang, tak perlulah lagi develop follicle. Estrogen bagi tu dekat otak. Otak, stop FSH because we already have enough follicles. Okay. And yang seterusnya adalah progesteron. Progesteron means ovulation telah pun berlaku. So dia akan hantar signal dekat otak, stop LH because ovulation telah pun berlaku. Okay. Alright. Jadi boleh faham? Alright. So soalan dekat sini guys, saya tuliskan dia punya jawapan je lah. Awak boleh buat selepas kelas. Is that okay? So I just put the answer here. Alright. And also soalan latihan ini contoh trial MRSM ke negeri mana tah? Saya akan tuliskan jawapan dia untuk awak buat lepas kelas. Okey? Ya, kita akan uploadkan conteng-conteng ni sebenarnya. Okey, kita ada masa lagi 2 minit. Okey, apa soalan yang saya nak awak jawab? What question that you want me to sekelas sampai chapter mana? Kelas saya dekat sekolah ke? Dekat sekolah baru nak masuk chapter 11. Tapi disebabkan menopause. Okey, menopause. Saya jawab soalan tentang menopause ya. Kan tadi kita kata perempuan sebenarnya dia dilahirkan dalam dia punya ovary dia ada total lebih kurang 500,000 follicle 500,000 follicle. As they grow up dalam kanak-kanak sampai dia puberty, akil balik. Bila dia dah masuk akil balik,
dia punya follicle tinggal lebih kurang 30,000 sahaja. Very limited extinction, okay, limited edition lah. So sebab limited, setiap bulan kan follicle-follicle ni dipilih untuk develop. Jadi benda ni berlaku every month berpuluh-puluh tahun sampailah satu tahap, contohnya dah umur 50 tahun, time tu dah tak ada follicle. Bila dah tak ada follicle, boleh tak dia produce estrogen? Tak boleh dah. Jadi bila dah tak ada follicle, dia punya estrogen level akan drop. Okay? Jadi bila estrogen level dia drop, time tu dia akan mengalami, bila ada perubahan hormon, dia ada perubahan dari segi emosi. Lepas tu dia punya tulang akan semakin rapuh tau. Kan awak dah tengok iklan osteoporosis, iklan Enlin dalam TV tu kan? Pernah tengok tak? Sebab apa? Estrogen diperlukan untuk tulang dia serap kalsium tau. Kalau tak ada estrogen, tulang dia susah nak serap kalsium. Jadi badan dia, tulang dia akan mula jadi osteoporosis, dia mula jadi membongkok, begitulah. So itu efek bila estrogen dah mula merendah. Okay? Alright. Pasal flawless waktu, alamak, dah pukul 9 lah guys, macam mana? Okay, gini guys, sebenarnya macam sekolah saya pun bab 10 pun, bab 11 pun belum masuk lagi. My plan is to record so that it is available dekat YouTube sebenarnya. Jadi nanti saya akan update dekat awak all the class recording untuk masuk ke dalam YouTube. Okay, so awak boleh tengoklah at your own time dan sebagainya. Untuk Plushian subscribers pun saya akan masukkan dalam quick study juga sebenarnya. Okay, alright. Sebab nak buat kelas, kejap ni dia ni pergi Paris lah, kejap ni dia ni pergi mana lah, mana semua. So susah nak cari waktu yang semua orang available. So saya fikir macam record je lah, senang letak dekat YouTube. So nanti don't forget to subscribe, comment and share my channel. Tak ada lagu raja. Okay, alright guys. Jadi itu sahajalah for today guys. So thank you so much. Pasal flawless tu saya akan cerita a bit waktu recording nanti. Kenapa fasa subur ni awak rasa macam a bit flawless gitu? Ada dia punya reason dia sebenarnya. Okay, alright. Tapi guys, saya tak boleh upload right after the class sebab saya kena lengkapkan dulu jawapan ni. Boleh tak later sebab saya ada kelas form 3 after this. Okay? Right, boleh kan? Okay, so itu saja for today guys. Thank you so much for joining. InsyaAllah saya ada lagi session dengan awak. Lagi satu punya session adalah tentang urine formation dan juga regulation. Dan juga homeostasis. Tentang suhu badan lah, degupan jantung, whatever semua ni. Okay, so I will see you again in the next session. Bye-bye and Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.